tak ada kitab kan. Yang tak ada kitab nanti boleh dapatkan kitab lah. Boleh dapatkan kitab. Bila ada kitab kita boleh tengok, boleh ulang kaji, insyaAllah. Kalau lupa boleh tengok. Yang ngaji tauhid ni kena sungguh-sungguh. Yang ngaji tauhid ni insya-Allah semua orang boleh pandai, boleh faham ilmu tauhid. Sekadar nak melepaskan tuntutan fardu ain, semua orang boleh pandai insya-Allah. Cuma kita kena pastikan cara belajarnya betul, cara mengajinya betul insya-Allah. Pakat-pakat kita jaga adab kita bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala akan memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Baik, saya rasa sambungannya pada muka surat pertama lagi dah. Wa ba'du dah. Rasanya kat situ gitu. Wa ba'du muka surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, kata musannif, wa ba'du yani ada pun kemudian daripada itu, yakni selepas daripada tuan pengarang kitab memulakan karangannya dengan basmalah, dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan katanya dulu, alhamdulillahilladzi amarna bima'rifatihi wa tauhidihi. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memerintahkan kita dengan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke atas kita hamba mengenal akan Dia. Wajib mengenal Allah Ta'ala. Jadi sepintah lalu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu ialah kita mengetahui, memahami serta mengiktikadkan, menyungguhkan dalam hati kita, beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang ketentuan bagi Tuhan. Apakah sifat yang mesti ada pada Tuhan dan apakah sifat yang mustahil bagi Tuhan dan apa sifat yang harus bagi Tuhan. InsyaAllah kita akan belajar tu sampai bab dia nanti insyaAllah. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Kenapa wajib mengenal Allah? Kerana daripada mengenal Allah Ta'ala itu akan mempengaruhi ketakwaan. Daripada mengenal Allah itu akan melahirkan rasa takut dalam hati kepada Allah. Dan daripada rasa takut itu yang akan menjadikan hamba itu hamba yang taat kepada Allah, zahir maupun batinnya. Seperti mana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tidak cinta. Jadi bagaimana untuk kita cinta kasih kepada Allah, takut kepada Allah, gerun kepada Allah, malu kepada Allah, seandainya kita tidak mengenal Allah. Mengenal Allah bukan bermaksud mengetahui nama Tuhan itu Allah, bukan. Mengenal Allah Ta'ala itu dengan makna memahami apakah sifat-sifat Dia. Jadi seumpamanya kita buat contoh bandingannya, kalau manusia sekadar kita mengenal ataupun mengetahui namanya, tidak akan menimbulkan dalam hati kita rasa malu, rasa hormat pada dia. Kalau sekedar mengenal namanya, silap-silap kalau berselisih bahu pun kita tak perasan, sebab yang kita kenal nama. Adapun sifat-sifat Tuhan empunya nama kita tak tahu. Orangnya tinggi ke, orangnya rendah ke, orangnya putih ke dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kalau berselisih bahu tak perasan. Silap-silap duduk semeja di kedai kopi pun tak perasan. Sebab selama ni dengan nama.
Tapi kalau sifat-sifat dia kita kenal insya-Allah. Kalau sekadar dengan nama tak akan rasa malu gitu. Contoh, saya ada seorang kawan namanya Harun. Baik, namanya Harun. Kadang-kadang orang panggil dia Muhammad. Baik, dengan mengenal nama kawan saya tadi, adakah timbul di dalam hati tuan-tuan rasa malu dan hormat pada dia? Dengan mengenal nama kawan saya, namanya Harun, ataupun kadang-kadang dipanggil Muhammad. Adakah dengan mengetahui nama kawan saya tadi Harun ataupun Muhammad menimbulkan rasa malu, hormat dalam hati tuan-tuan? Jawabnya tidak. Tapi setelah saya menghuraikan, memperkenalkan siapa Harun dan Muhammad tadi, pendidikannya begini dan begitu, kedudukannya begini dan begitu, maka di situ dah ada perubahan perasaan dalam hati tuan-tuan. Saya kata, jom, siapa nak ikut saya pergi jumpa kawan saya nama Harun Muhammad tadi? Tak nak. Sebab apa? Malu. Malu, segan. Sebab apa? Dah tahu sifat ataupun latar belakang dia. Berbanding dengan nama tadi, nampak tak? Dia akan mempengaruhi kita. Kalau sekadar nama, kalau saya ajak jom, saya nak jumpa kawan saya namanya Harun, boleh jadi ramai yang nak ikut. Tapi setelah saya ceritakan latar belakang dia, sifat-sifat dia, kedudukan dia, tak apalah, segan. Nampak tak? Begitulah juga bandingannya, perumpamaannya mengenal Allah. Kalau sekadar mengetahui Allah itu namanya Allah, namanya Rahman, namanya Rahim, tidak memahami sifat-sifatnya, yang dimaksudkan dengan pengetahuan Allah bagaimana, kekuasaan Allah bagaimana, kehendak dia bagaimana, pendengar pelihat dia bagaimana, di sini tidak akan mempengaruhi dalam hati kita merasakan Allah itu hebat. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa risau, tidak akan rasa bimbang dalam hati terhadap Allah. Kalau sekadar mengetahui nama dia Allah. Dengan sebab itu, mengenal Allah Ta'ala itu, ijma' ulama mengatakan wajib, mesti. Kerana ketakwaan di dalam hati kita terhadap Allah itu hukumnya wajib. Apa hukum takwa? Apa hukum takut kepada Allah? Apa hukum malu kepada Allah? Hukumnya wajib, bukan sunat. Jadi apa yang mempengaruhi hamba itu supaya sehingga dia menjadi takut dengan Allah? Yang mempengaruhi ketakwaan itu adalah pengenalan. Daripada mengenal itu akan melahirkan takut. Daripada takut itu akan menjadikan hamba itu taat kepada Allah. Malah bukan taat sekadar zahir, bahkan taat sampai ke batinnya, sampai ke hatinya. Itu semuanya dipengaruhi oleh pengenalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketakwaan di dalam hati seseorang hamba kepada Allah, perasaan malu di dalam hati seseorang hamba terhadap Allah itu kembali kepada sedalam mana, sejauh mana, setinggi mana pengetahuan dan pengenalannya terhadap Allah. Barang siapa yang sedikit pengenalannya, maka sedikitlah ketakwaannya. Barang siapa yang sedikit pengenalannya terhadap Allah, sedikitlah malunya pada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang dalam, yang tinggi, yang banyak pengenalannya terhadap Allah, maka tinggilah ketakwaannya, tinggilah rasa malunya, hebatlah rasa kagumnya. Hebat terhadap Allah tu tinggi, berbeza dengan orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah wajib. Jadi saya dah terangkan tadi apa maksud mengenal Allah. Mengenal Allah dengan makna mengetahui apakah sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah.
Jadi barang siapa yang tidak mengetahui lagi apakah sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, bermakna belum lagi lepas tuntutan fardu ain pada diri dia pada sudut akidah. Tak lepas lagi fardu ain, tak lepas lagi dalam bab akidah, tak lepas lagi. Jadi jangan kita ingat fardu ain itu pelajaran kanak-kanak, pelajaran budak-budak. Ramai di kalangan kita yang usianya dah 50-60 tahun tapi tak lepas lagi fardu ain. Kerana ada di kalangan kita yang menganggap ilmu fardu ain ilmu budak-budak. Na'udzubillah, salah. Baik. Jadi wa ba'du, ada pun kemudian daripada itu, selepas daripada musannif membuka kitab ni dengan membacakan bismillah, kemudian memuji Allah, kemudian bersolawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada itu maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku bahawa aku tulis, aku karang baginya, bagi kawan-kawan tadi satu risalah. Sekarang ni Tuan Pengarang nak menyatakan kepada kita apa sebab dia menuliskan kita. Apa sebab dia? Saja nak tunjuk-tunjuk pandai ke? Ataupun kenapa? Apa yang melonjakkan dia mengarang kitab ni, risalah? Apa maksud risalah? Kitab kecil lah, mudah kita nak faham. Bila sebut risalah, beberapa helaian kertas yang terisi ilmu di dalam. Jadi sekarang ni dia nak terangkan kepada kita apa punca ba'ith, benda yang membangkitkan ataupun yang menjadi sebab dia mengarangkan kitab ni, iaitu mana? Di atas permintaan kawan-kawan dia, permintaan anak-anak murid dia, bahawa dia menuliskan bagi kawan-kawan tadi satu risalah, satu kitab kecil pada menyatakan agama. Ini di antara perkara yang diminta oleh anak-anak murid dia, kawan-kawan dia, minta kepada dia untuk memperkenalkan, menyatakan apa itu agama. Apa itu agama? Perlukah nak menerangkan apa itu agama? Jawabnya perlu. Kerana ramai lagi di kalangan kita yang beragama Islam tapi tidak lagi memahami apa itu agama. Banyak yang salah faham. Jadi di situ perlukan keterangan agama itu apa sebenarnya. Kalau kita tak faham agama ni, nanti yang agama dikatakan bukan, yang bukan dikatakan agama. Sebab tu perlu kepada pengenalan agama tu. Agama tu Islam. Ada yang jawab itu. Agama tu apa? Agama Islam. Jadi nanti akan diperkenalkan agama tu apa maksudnya. Akan sampai tempat insya-Allah. Jadi minta tolong terangkan apa itu agama, sehingga banyak salah faham dalam diri masyarakat ni. Apa itu agama? Ada yang mengaku beragama tapi padahal menolak agama. Ada yang mengaku Islam padahal Islam tidak ada pada diri dia. Jadi sebab itu perlukan keterangan tadi dan memperkenalkan akan dia, akan agama. Kemudian menyatakan pula akan segala rukun-rukun Islam. Tolong terangkan kepada kami apa yang dikehendaki dengan rukun-rukun Islam. Kerana ramai lagi di kalangan kita yang hanya menghafal rukun-rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, haji dan sebagainya, padahal mereka tidak mengerti dan memahami tuntutan-tuntutan di dalam rukun-rukun Islam itu sendiri. Hanya menghafal. Yang lebih malang tak tahu langsung apa rukun Islam. Jadi tolong terangkan, tolong nyatakan supaya kita memahami apakah perkara-perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun Islam dan bagaimana untuk menghayati dan mengamalkan benda-benda yang ada dalam rukun Islam tadi. Jangan sekadar kefahaman ataupun pengetahuan saja, tetapi menghayati, cara nak menghayati rukun Islam tu salah. Baik. Dan rukun
rukun-rukun iman. Contohnya rukun Islam, menunaikan solat 5 waktu. Apa yang dimaksudkan dengan mendirikan solat 5 waktu? Solat yang bagaimana? Yang diperintahkan dalam rukun Islam itu solat yang bagaimana? Solat yang bagaimana? Yang diperintahkan dalam rukun Islam. Solat yang bagaimana yang nak menegakkan tiang-tiang Islam dalam agama tadi? Solat yang bagaimana? Adakah solat yang dilakukan sekadar melepahkan batuk di tangga? Solat yang didirikan tanpa ilmu dan kefahaman? Solat yang didirikan tanpa mengenal Tuhan? Solat yang didirikan tanpa keikhlasan? Ataupun bagaimana? Solat yang bagaimana? Yang dikatakan tiang agama tadi itu solat yang bagaimana? Solat yang bagaimana yang boleh menjaga Islam kita ni sehingga tidak akan runtuh, tak akan bergoyang, tak akan bergoncang walau apa pun yang melanda? Solat yang bagaimana? Kerana solat itu diibaratkan seperti tiang. Apa peranan tiang? Nak meneguhkan struktur bangunan. Apa yang akan jadi seandainya sebuah bangunan itu tidak ada tiang? Maka dia akan roboh. Apa yang akan berlaku kepada sebuah bangunan yang diri tiangnya itu sendiri rapuh dan lapuk? Adakah boleh menjamin keteguhan bangunan tadi walaupun ada tiang? Jawabnya tetap bangunan tadi akan runtuh meskipun ada tiang. Kenapa? Tiangnya tidak berkualiti. Tiangnya tidak berkualiti. Kita buat rumah tapi bancuhan nak buat tiang tadi tak cukup, spek dia tak betul. Pasir lebih banyak daripada simen contohnya, airnya kurang contohnya, tak ada besi pemancang. Makna ada tiang tapi tiangnya rapuh. Itulah ibaratnya. Jadi tidak mustahil ada orang yang mendirikan solat tapi menjual agama dia. Tak mustahil. Ada yang solat tapi menjual agama. Ada yang solat tapi murtad akhirnya. Kenapa jadi begitu? Solat tapi merosakkan agama. Kenapa jadi begitu? Kerana tiang tadi tidak berkualiti. Jadi kena faham. Itu yang perlukan kepada huraian. Kalau setakat hafal apa rukun Islam, mendirikan solat, semua orang tahu. Orang bukan Islam pun tahu. Rukun Islam itu di antaranya mendirikan semayang. Orang bukan Islam pun tahu. Jadi perlu diterangkan tadi supaya kita memahami dan boleh menghayati. Oh, ini maksud solat. Yang mana di dalam solat ini tadi yang disebut dalam rukun Islam tadi. Solat inilah yang Allah sebutkan dalam Quran yang akan mencegah diri seseorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar zahir dan batin. Kenapa kita solat tapi tetap berseronok membuat dosa dan maksiat? Kenapa jadi begitu? Kenapa kita masih tidak mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah dengan solat? Sedangkan kita dah solat berbelas tahun, kita dah solat berpuluh-puluh tahun, tetapi kita masih lagi terlibat dengan perkara keji dan mungkar, zahir dan batin. Sepatutnya suci diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar, mengumpat, berdengki, hasad, fitnah, mengadu domba, dendam. Kenapa ada dalam diri kita demikian? Ada yang solat tapi dedah aurat, ada yang solat tapi minum arak, ada yang solat tapi riba. Kenapa jadi begitu? Sedangkan perkara itu adalah perkara yang keji, tapi masih lagi duduk pada diri kita yang solat. Maksudnya kita tidak lagi memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah dalam solat tadi. Sedangkan kita dah solat berpuluh-puluh tahun. Mesti ada kesilapan pada solat kita itu. Itu yang perlu kepada kefahaman tadi dah. Maka akan dihuraikan nanti insya-Allah. Kemudian apa itu iman pula dan rukun-rukun iman? Apa maksud rukun iman? Ada berapa rukun iman yang dikatakan? Percaya kepada Allah contohnya. Percaya yang bagaimana? Kepercayaan yang bagaimana? Adakah kepercayaan yang sama seperti yang kita letakkan pada raja, pada pemerintah, pada kawan-kawan, pada ibu bapa, pada suami? Adakah kepercayaan yang sebegitu yang nak diletakkan pada Allah, yang disebutkan dalam rukun iman itu percayakan Allah? Percaya yang bagaimana? Kerana bila sebut percaya, dia terbahagi kepada beberapa bahagian.
percaya. Yakin juga dinamakan kepercayaan. Zon juga dinamakan kepercayaan. Syak juga dinamakan kepercayaan. Waham juga dinamakan kepercayaan. Jadi kepercayaan yang mana satu yang nak diletakkan pada Allah ni, kepercayaan yang mana satu? Adakah yakin, ataupun zon, ataupun syak, ataupun waham? Kepercayaan yang bagaimana yang dimaksudkan iman tadi? Kepercayaan. Kita percaya tak kepada raja kita? Kita percaya kepada raja kita. Kita percaya tak kepada ibu bapa kita? Kita percaya pada ibu bapa kita. Yang ada suami percaya pada suami, yang ada isteri percaya pada isteri. Kawan-kawan kita percaya kawan-kawan kita. Tapi kepercayaan yang bagaimana? Jadi ada perbezaan di antara kepercayaan yang kita mesti letakkan pada Allah dan kepercayaan yang kita letakkan pada selain Allah. Kepercayaan yang bagaimana? Adakah iman itu bermaksud mengetahui, memahami? Adakah sekadar mengetahui, memahami itu dipanggil beriman? Adakah sekadar solat, haji, umrah, tutup aurat itu dipanggil beriman? Jawabnya tidak. Ini yang perlu diterangkan, kerana ramai di kalangan kita yang memahami solat itu adalah menunjukkan iman seseorang, puasa itu menunjukkan iman. Tidak, kerana orang munafik, orang kafir munafik juga menunaikan sembahyang. Orang kafir munafik solat, orang kafir munafik buat haji, orang kafir munafik juga keluar zakat. Jadi iman dan Islam itu dua perkara yang berbeza. Kalau tak diterangkan nanti kita salah faham. Berapa ramai orang yang solat 5 waktu tetapi hatinya meragui Allah? Berapa ramai orang yang solat 5 waktu tapi hatinya berbelah bagi dengan Quran? Berapa ramai orang yang naik haji tetapi hatinya mempertikaikan apa yang ada dalam Quran? Sebab itu iman dan Islam itu berbeza. Islam itu kata ulama bermaksud amalan zahir. Amalan zahir itu Islam. Sembahyang, puasa, tutup aurat, haji, umrah, zakat itu Islam. Adapun iman bermaksud pegangan kepercayaan di dalam hati, yang betul terhadap Allah dan perkara yang termaktub dalam rukun-rukun iman tadi. Pegangan dalam hatinya terhadap perkara-perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun iman tadi, pegangannya, kefahamannya betul, walaupun zahirnya tidak melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Walaupun zahirnya tidak solat, zahirnya tidak haji, zahirnya tidak umrah, zahirnya tidak tutup aurat, malah melakukan perkara maksiat contohnya, tetapi di dalam hatinya memiliki pegangan yang betul terhadap Allah, pegangan yang betul terhadap Quran, pegangan yang betul terhadap hari kiamat dan sebagainya, maka dia dipanggil orang yang beriman walaupun tidak mendirikan sembahyang. Berbeza dengan yang satu lagi tadi, walaupun sembahyang, walaupun haji, walaupun umrah, rupa-rupanya tidak beriman dengan Allah, yang dinamakan dengan kafir munafik tadi. Wal'iyadzubillah min dzalik. Itu perlu kepahaman. Itu perlu kepahaman. Bila kita belajar macam tu, kita boleh semak diri kita. Kita boleh semak diri kita. Takut salah faham tadi, mentang-mentang solat kita dah mengatakan kita beriman, sedangkan contoh wal'iyadzubillah min dzalik, orang yang solat tadi hatinya berbelah bagi dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi kita boleh tahu, bila belajar kita boleh tahu mana yang betul, mana yang salah. Baik. Dan apa itu ihsan? Ihsan tu apa pula? Ihsan itu yang mana ada juga ulama menterjemahkan ihsan itu dengan makna apa? Ikhlas. Jadi wajib kita mengetahui ihsan ini benda dalam hati juga ihsan ni. Disebabkan itu wajib kita mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf wajib belajar, fardu ain juga, kerana dalam ilmu tasawuf itu akan dinyatakan, diterangkan, diperkenalkan apa
apakah sifat-sifat yang mesti ada dalam hati, yang wajib ada dalam hati kita? Apakah sifat-sifat yang wajib ada dalam hati kita? Dan apa sifat-sifat yang haram ada dalam hati kita? Dan apa sifat yang wajib yang mesti ada dalam hati, apa sifat yang haram yang ada dalam hati? Apakah sifat-sifat yang boleh membinasakan amalan kita walau sebanyak apa pun? Apa sifat-sifat yang ada dalam hati boleh meruntuhkan akidah kita? Maka ini diterangkan dalam ilmu tasawuf tadi tu. Jadi apabila bergabung pada diri seseorang itu Islam, iman dan ihsan, barulah dia menjadi seorang muslim mukmin yang sempurna. Baru jadi sempurna. Selagi tak bergabung tiga benda ni, tak jadi. Baik, kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak. Jadi ini di antara permintaan kawan-kawan dia, anak-anak murid dia tadi. Selain daripada minta menerangkan apa itu agama, apa itu iman, apa itu Islam ihsan, terangkan juga apa yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Hukum syarak tu apa? Hukum syarak tu apa perbezaan di antara hukum syarak dan hukum adat ataupun hukum akal ataupun hukum aradi? Apa bezanya? Apa perbezaan? Apa maksud wajib solat? Apa yang dimaksudkan dengan wajib mati? Apa yang dimaksudkan dengan wajib kenyang bila makan? Semua ada perbezaan. Perkataan wajib contohnya, wajib bukan satu, ada macam-macam wajib. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum syarak itu apa? Apa hukum syarak? Kita selalu cakap pada syarak, pada syarak. Apa di syarak itu apa benda? Takut-takut kita sebut benda yang kita sendiri tak tahu, benda yang kita sendiri tak faham, ataupun benda yang kita sendiri salah faham. Jadi perlu diterangkan juga apa hukum syarak itu. Apa beza hukum syarak? Yang kita belajar tauhid ni, sifat 20 ni, wajib Allah Ta'ala ada, wajib Allah Ta'ala sedia kala dan dihuraikan dan sebagainya nanti. Apa perbezaan di antara wajib Allah ada tu dengan wajib solat? Apa beza? Dua-dua tu ada perkataan wajib. Sehingga orang yang tak faham menuduh kita ni, menuduh kita yang mengaji sifat 20 ni pandai-pandai nak meletakkan hukum wajib pada Allah. Dia salah faham. Dia kata siapa yang pandai-pandai mewajibkan Allah begini dan begitu, dia salah faham. Dia bertukar dengan wajib syarak tadi. Dia salah faham. Wajib syarak, wajib syarak perkara yang Allah perintah atas diri kita, itu wajib syarak. Kita katakan Allah wajib ada, Allah wajib bersifat sedia kala, Allah wajib bersifat dengan ketunggalan. Itu namanya hukum akal. Mana akal kita menghukumkan Tuhan mesti ada, Tuhan mesti sedia kala, Tuhan mesti kuasa, Tuhan mesti tunggal. Itu namanya wajib akli. Bukan kita menghukumkan, kita memerintahkan Allah seperti hukum syarak tadi. Hukum syarak Allah memerintahkan kita membuat sesuatu. Hukum akli bukan maksudnya mewajibkan Allah itu sesuatu. Kita menghukum Allah, menyuruh Allah, memerintah Allah, bukan. Ini yang perlu ni tuan-tuan, puan-puan. Banyak di kalangan kita yang tak ambil tahu tentang benda ni. Banyak yang tak nak mengaji ilmu tauhid. Di antara sebabnya yang paling utama, nafsu kita memang tak nak mengaji. Nafsu kita memang tak suka belajar agama ni. Yang kedua, salah faham. Tidak tahu perbezaan di antara ilmu fardu kifayah dan ilmu yang fardu ain. Tak boleh beza apa ilmu fardu kifayah, apa ilmu fardu ain. Apa ilmu fardu ain? Tak tahu. Apa ilmu fardu kifayah? Tak tahu. Dah pergi belajar macam mana? Belajarlah asalkan belajar. Ni sikap ini. Sebab tu ramai yang berbondong-bondong pergi belajar ilmu fardu kifayah dan meninggalkan fardu ain. Dia mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji sirah, mandi wajib tak pandai, rukun sembahyang tak tahu, rukun qauli ke laut, akidah tentang Allah tak tahu. Sebab apa? Bersibuk berbimbang dengan belajar ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan maksud saya tak boleh belajar fardu kifayah ni. Jangan mendahulukan fardu kifayah dan meninggalkan fardu ain. Itu salah.
Sibuk yang pucuk-pucuk, yang ranting-ranting, sedangkan umbinya ditinggalkan. Itu maksudnya. Maksudnya fardu ain ni tak dapat, tidak mesti mengaji fardu ain, wajib. Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk ihsan, fiqh syariat, supaya kita tahu pantang larang, syarat rukun dalam ibadat, apa yang mengesahkan, apa yang membatalkan. Tasawuf nak mendidik kita apakah benda-benda yang boleh menjahanamkan ibadah kita sebanyak apa pun. Dan tauhid nak memastikan akidah dalam hati kita ni betul bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Setiap hari Jumaat ada disebutkan, khatib ada sebutkan, wajib berakidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah kita di Malaysia ni khususnya, iaitu mengikut dari segi akidah, pegangan dalam hati, wajib mengikut salah satu daripada dua imam ni, yang mana kedua-dua imam ni adalah ikutan kita dalam bab akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah, Abu Mansur Maturidiyah ataupun Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi apa akidah ahli sunnah tu, apa benda? Kita sebut kita ahli sunnah, kita pun tak tahu pegangan ahli sunnah tu bagaimana. Bila kita tak tahu, bila kita tak kenal, bagaimana kita nak membezakan dengan akidah yang bukan ahli sunnah? Yang bertentangan, yang berlawanan dengan ahli sunnah ni banyak, bukan satu. Yang berlawanan dengan akidah ahli sunnah itu banyak, bukan satu. Jadi kalau kita sendiri tak mengenal, tak mengetahui, tak memahami apakah akidah ahli sunnah wal jamaah yang mesti ada dalam hati kita, bagaimana kita nak menolak yang selain daripada akidah ahli sunnah? Akhirnya dalam hati kita jadi akidah rojak. Yang Wahabi punya akidah pun kita pegang, yang Syiah pun kita pegang, Mu'tazilah Jabariyah pun ada, Mu'tazilah Qadariyah pun ada, semua bercampur aduk dalam hati kita. Kenapa tadi? Kerana kita tak tahu nak membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang salah. Sebab itu diwajibkan belajar, mengenal dan memahami akidah ahli sunnah itu bagaimana, supaya apabila datang pada kita fahaman-fahaman yang selain daripada apa yang kita dah belajar, kita boleh tolak, kita boleh jauhkan, kita boleh tinggalkan. Tapi kalau kita sendiri tak pasti yang kata akidah ahli sunnah ni bagaimana, kita pun tak pasti, ini yang menjadikan diri kita ambil semua. Jabariyah pun ada, Qadariyah pun ada, Syiah pun ada, Wahabiyah pun ada, semua kita pegang lah. Apa jadi tuan-tuan? Kalau benda bersih bercampur dengan benda najis, jadi apa? Benda bersih campur dengan najis, dia jadi apa? Jadi najis. Dalam hati kita, ya, ada akidah yang betul, dan dalam masa yang sama ada akidah yang sesat. Dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi sesat. Dia jadi sesat. Dalam hati kita, kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, betul tak? Dalam masa yang sama kita pegang juga dengan akidah orang Mujassimah contohnya, rosak akidah, jadi kufur juga tuan-tuan. Bukan dengan maksud, oh tak apalah, yang betul pun ada ni, yang salah pun adalah, dia menang yang betul. Dah, bila bercampur dalam hati kita akidah yang betul dan akidah yang sesat, dia jadi sesat. Adakah kita tak takut? Adakah kita tak risau? Adakah kita tak bimbang? Takut-takut dalam hati kita ni ada pegangan yang sesat, yang mana akibat daripada itu akan meruntuhkan Islam kita, menjadi asbab tertolaknya segala amal ibadah yang kita buat, matinya kufur, berkekalan dalam neraka nanti. Adakah kita tak takut? Adakah kita tak risau? Adakah kita tak bimbang? Ini di antara penyakit dalam hati kita. Hanya takut, risau, bimbang tentang kecelakaan dunia, tapi tidak takut dan bimbang tentang kecelakaan akhirat. Di antara kecelakaan akhirat apa? Mati membawa akidah yang sesat. Orang tak peduli. Sebab tu orang tak peduli nak belajar ilmu akidah ni. Yang kita takut, risau, bimbang kecelakaan dunia. Tak cukup makan, tak cukup duit, sakit, perang dan sebagainya. Itu yang kita risau. Tapi kemusnahan akidah kita tak peduli. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesedaran dalam diri masyarakat kita. Sebab itu peranan masjid, surau kena mainkan peranan penting dalam menyedarkan masyarakat kita betapa pentingnya belajar ilmu-ilmu fardu ain,
khususnya ilmu tauhid ni tuan-tuan. Betul, kita ada peranan. Tolong agama kita insya-Allah. Sebagai usaha dan ikhtiar kita. Bila kita belajar, bila kita tahu, baru kita faham, dalam hati mesti berpegang begini, tak boleh berpegang begitu. Bila kita boleh beza, baru boleh kita asingkan. Kalau kita sendiri tak boleh beza, macam mana? Jelantah dengan berah. Yang mana berah, yang mana padi, kita tak tahu. Macam mana nak beza, nak menanak macam mana? Akhirnya campur sekali. Yang berah pun kita masuk dalam piuk, yang padi pun kita masuk. Masak sekali, makan, tercekik, mati. Tak boleh beza. Orang yang boleh mengasingkan di antara jelantah ke padi dengan berah sebab dia kenal. Yang ni berah, yang ni kena asingkan. Tapi orang tak kenal, masuk sekali dalam piuk. Itulah ibarat. Bila kita tak kenal mana pahaman yang betul, mana pahaman yang salah, ambil semua, telan semua, pakai semua. Lepas tu kita syok sendiri, konon-konon iman kita betul. Dah mati besok baru tahu akidah kita Allah tak terima, amalan kita satu pun Allah tak terima sebab akidah yang sesat. Akidah sesat ni namanya kufur, tuan-tuan ni. Rosak akidah bermakna kafir. Bukan rosak akidah ni sekadar dosa besar. Rosak akidah ni maknanya kufur, tidak beriman, walaupun Melayu, walaupun berbangsa Arab. Bila akidahnya rosak, maknanya kufur, tak beriman. Adakah Allah terima amalan orang yang tidak beriman? Jawabnya tidak. Syarat Allah nak terima amalan, dia mesti beriman. Syarat nak mendapat syafaat di hari kiamat besok, dia mesti beriman. Nak mati husnul khatimah, syaratnya mesti beriman. Tak nak kekal dalam neraka, syaratnya mesti beriman. Kalau mati dalam keadaan iman yang akidah yang sesat, tak beriman tadi, jangan mimpi kan nak masuk syurga. Jangan mimpi. Jangan mimpi nak husnul khatimah. Jangan mimpi nak amalan kita Allah terima. Sebab ada syarat-syarat ibadat yang tidak ada pada diri kita. Iaitu mana? Akidah yang betul. Jadi ibadat ni dia ada undang-undang, kan? Ibadah ni ada undang-undang yang tertentu. Bukan sembrono, bukan ikut suka hati. Kalau ibadat ni ikut suka hati, tak ada faedah Allah mengutuskan para rasul. Cukup sekadar Allah Ta'ala memerintahkan, beribadahlah sesuka hati. Itu hikmah Allah Ta'ala mengutuskan rasul, nak mendidik, nak mengajar umat begini cara mengabdikan diri kepada Allah. Benda ni mesti ada dan benda ni mesti jauhkan. Bukan ikut nafsu. Bukan ikut nafsu. Itu hikmah Allah Ta'ala mengutuskan rasul, nak mengajar, nak membimbing. Kerana ibadat itu ada undang-undang yang tertentu. Ibadah itu kepunyaan Allah. Ibadah itu ada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Bukan ikut nafsu kita. Nak solat dengan akidah yang salah, tak boleh. Nak puasa dengan akidah yang salah, tak boleh. Nak naik haji umrah dengan akidah yang salah, berbekalkan akidah yang salah, tak boleh. Kemudian menyuruh akan daku pula menghuraikan segala hukum syarak dan hukum adat. Hukum adat apa pula hukum adat? Semuanya ada, tuan-tuan, dalam kitab ni. Semua ada. Ngajilah kitab ni A to Z. Ngaji sungguh-sungguh, istiqamah, insya-Allah melepaskan tuntutan fardu ain kita, insya-Allah. Pada saya tak payah banyak-banyak kitab tauhid, kitab usuluddin, cukup dengan sebuah kitab ni, ngaji betul-betul, faham betul-betul, insya-Allah melepaskan tuntutan fardu ain pada sudut ilmu akidah. Lepas, insya-Allah. Tapi kalau dah faham, ngaji lagi banyak kitab lagi bagus, lagi luaslah pengetahuan kita. Tapi untuk nak melepaskan fardu ain tauhid, cukup dengan sebuah kitab ni. Tapi ngaji sungguh-sungguh. Ada orang banyak ngaji kitab tauhid, banyak ngaji, tapi tak lepas-lepas fardu ain. Dalam bab tauhid tak lepas-lepas lagi, tapi kitab tauhid banyak. Sebab apa? Salah cara belajar. Gopoh nak banyak kitab, tapi kepahaman tolak tepi. Yang ni tak nak. Kita nak faham, usaha faham. Walaupun yang memberi faham itu Allah, bukan usaha ikhtiar kita yang memberi faham, tapi usaha faham. Kerana daripada kepahaman itu baru kita boleh beramal. Macam mana nak amalkan kalau tak faham? Jadi cukup dengan satu kitab sebenarnya. Fahamkan betul-betul.
Apa istilah yang kita dengar dalam tauhid ni, ambil cepat-cepat, fahamkan cepat-cepat sebelum kita mengulangi ataupun bertemu dengan kuliah yang akan datang. Contohnya hari ini, pagi ini kita sebut ada 2-3 istilah yang kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah faham. Bila diterangkan, dihuraikan, ambil cepat-cepat sebab minggu depan nak sebut benda lain pula. Alah, kita mengaji kat luar ni pun takkan nak bersungguh macam tu sangat. Kita bukan duduk pondok, bukan duduk madrasah. Dah kita menuntut ilmu kerana apa, tuan-tuan? Sambil-sambil, suka-suka, seronok-seronok, isi masa lapang. Sebab tu jangan buat main-main dalam belajar agama ni. Allah tak pernah membezakan siapa yang belajar di surau, yang di masjid, yang di pondok. Dah sama saja. Wajib kena jaga adabnya, wajib kena akhlaknya, kena betulkan niat. Tak kira mana dia belajar, pondok ke, madrasah ke, masjid ke, surau, wajib bersungguh. Sebab ibadat ini, ilmu ini ada sangkut paut dengan ibadat. Ibadat tu matlamat kenapa kita dijadikan oleh Allah. Ibadat. Bolehkah nak beribadat tanpa ilmu? Jawabnya tidak. Jadi ilmu dan ibadat itu dua-dua penting. Jangan kita hanya membesarkan ibadat tapi memperlekehkan ilmu. Membesarkan ibadat, mengutamakan ibadat tapi memperlekehkan ilmu, menjadikan kita orang yang seronok beribadat tanpa ilmu. Majlis ilmu tak nak datang, fardu ain tak nak mengaji, tapi sibuk nak beribadat. Itu di antara tipu daya syaitan. Kata ulama, barang siapa yang beribadat, walaupun ibadatnya banyak macam malaikat sekalipun, tanpa ilmu, semuanya itu takkan diterima oleh Allah. Jadi jangan buat main-main. Kita kena rasa bertuah, kena rasa bersyukur bila Allah pilih kita. Ada orang nak belajar tapi tak ditolong oleh Allah. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi taufik kepada siapa yang dia nak. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi petunjuk kepada siapa yang dia nak. Dia Maha Kuasa nak menyesatkan siapa yang dia nak. Ini di antara sifat Allah yang kita kena takut. Takut kalau kita disesatkan oleh Allah. Takut sebab Allah tidak wajib memberi hidayah. Allah tak wajib memberi hidayah. Allah harus saja memberi hidayah. Tidak wajib. Maka di dalam keadaan keharusan Allah Ta'ala memberi hidayah tadi, tiba-tiba kita yang pendosa, yang leka dengan dunia ini ditarik, dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah, dikutip oleh Allah. Sepatutnya dalam hati kena rasa bertuah. Kena rasa, ya Allah, bertuahnya aku, ya Allah. Apa tanda-tanda Allah Ta'ala jemput kita? Apa sebab Allah jemput kita duduk dalam majlis ilmu? Di antara hikmahnya, kerana Allah nak menerima amal ibadah kita. Jadi di antara cara Allah Ta'ala nak membimbing, memberi hidayah, petunjuk adalah dengan mengutip, mengambil hamba-hamba yang dia kehendak, dia letakkan dalam majlis ilmu. Kerana dalam ilmu itu, majlis ilmu itu, dia nak memberikan petunjuk-petunjuk dia, supaya hamba tadi mengetahui apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dijauhkan. Inilah di antara apa yang kita minta dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Di antara cara Allah nak bimbing hamba-Nya ke jalan yang lurus adalah dengan Allah memilih, Allah mendekatkan mereka duduk dalam majlis ilmu, maksud ilmu yang benar. Jadi kita bertuah, alhamdulillah, syukur ya Allah. Kena rasa seronok, tuan-tuan. Kena rasa seronok bila Allah pilih kita. Kerana ada orang nak belajar, nampak belajar tu baik, nampak belajar berdoa itu bagus, tapi mereka tidak ditolong oleh Allah. Dia boleh tengok daripada jauh dia. Nak belajar tapi tak dapat. Nak mengaji tapi tak dapat. Nak kata apa? Jadi kita ni Allah tolong, alhamdulillah, diberi taufik pertolongan ni, bukan sebab sihat kita, bukan sebab kuat kita, dah ni semata-mata rahmat Allah atas diri kita. Jadi perlu rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan kau sentiasa pilih aku, ya Allah. Kalau minggu depan kau akan datang, kalau kau tak pilih, tak adalah aku dalam majlis ilmu. Duduklah aku dalam kelekaan, kelalaian. Ni hari ni mujur kau pilih aku, alhamdulillah, ya Allah. Harap akan datang dan sentiasa kau pilih aku. Jadi hukum adat dan hukum akal dan ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah.
Jadi tolong terangkan, wahai tuan pengarang kitab, tolong terangkan kepada kami ni yang nak tahu ni, apa yang dikendaki dengan hukum syarak. Hukum syarak tu apa? Hukum adat tu apa? Hukum akal tu apa? Kemudian ilmu usuluddin tu apa benda? Ilmu usuluddin ni ilmu tentang apa? Bicara tentang apa? Nak mengajar manusia tentang apa ilmu usuluddin ni? Apa faedah dia? Apa hukum belajar dia? Adakah bid'ah? Adakah haram? Ataupun apa hukum belajar ilmu usuluddin tu? Ilmu usuluddin tu nak bicara tentang apa? Tentang semayang kan? Tentang puasa ke? Ataupun apa ilmu usuluddin? Kita selalu dengar ilmu usuluddin, ilmu usuluddin, ilmu usuluddin, sehingga ada yang menakut-nakutkan orang. Jangan belajar ilmu usuluddin tu, bahaya kata. Jangan belajar ilmu usuluddin tu, bahaya. Nampak tak? Bahaya kalau tidak belajar ilmu usuluddin, bukan bahaya belajar ilmu usuluddin. Itu sebab tak kenal lah tu, sebab tak kenal, tak tahu ilmu usuluddin tu cerita tentang apa. Nak ajak manusia menyengutukan Allah ataupun apa ilmu usuluddin ni? Semakin belajar semakin mensyirikkan Allah ataupun bagaimana ilmu usuluddin? Kita pun tak tahu. Tak tahu ilmu usuluddin tu apa. Dah macam mana tuan-tuan? Kita nak mati dah ni. Kita nak mati dah. Walaupun tak perang negara kita ni, walaupun tak duduk dalam peperangan, kematian tu tetap datang tuan-tuan. Mati bukan sebab perang. Duduk dalam keamanan, duduk dalam kekayaan, duduk dalam kekenyangan pun mati. Dah apa persiapan kita? Persiapan kita, akidah pun tak tahu ke mana hala lagi. Akidah kita pun tak tahu ke mana hala tuju lagi. Macam mana kita nak mati ni? Apa bekalan kita ni? Kena ada rasa risau, kena ada rasa bimbang, takut mati dalam keadaan bekalan tak ada, bekalan tak cukup, bekalan Allah tak terima. Kita kena ingat mati banyak-banyak. Kerana mengingatkan mati itu akan mendekatkan kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan ibadah, mendekatkan kita dengan ilmu. Tapi kalau kita berasa dalam hati kita ada penyakit, penyakit apa? Al-amal, panjang angan-angan, berasa lambat mati, berasa banyak lagi ruang, banyak lagi peluang. Sebab sihat, sebab muda, sebab aman, tak perang, jadi lambat lagi mati. Inilah penyakit yang Allah benci apabila ada dalam hati kita. Kerana apa? Kerana akan menyebabkan hamba itu akan berlengah-lengah, menjauhkan diri daripada Allah, berlengah-lengah membuat persiapan. Sebab apa? Rasa banyak lagi peluang. Nanti-nantilah muda lagi, nanti-nantilah sihat lagi, nanti-nantilah bom tak jatuh pun dalam negara kita ni. Nanti-nantilah. Berapa ramai orang yang mati dalam keadaan sihat, berapa ramai orang yang mati dalam keadaan muda lebih daripada kita lagi. Jadikan iktibar. Sebab tu hikmah Nabi suruh kita ingat mati banyak-banyak, supaya orang yang ingat mati ni kalau dia malas mengaji, dia jadi rajin mengaji. Kalau dia tak nak mengaji, dia insya-Allah dia jadi nak mengaji agama. Kalau dia ingat mati selalu. Tapi kalau dia ingat lambat lagi mati, dia akan tangguh insya-Allah. Nanti tu marilah datang kuliah tu, dekat situ ada kuliah tu paduain. Insya-Allah. Insya-Allah 10 tahun insya-Allah, 15 tahun insya-Allah tak sampai-sampai. Dengar-dengar umum nama kat masjid dah. Mati dalam insya-Allah. Ramai yang macam tu. InsyaAllah tak sampai. Dipersenda-senda, dileka-lekakan lagi dengan dunia. Dunia lekakan, cari lagi duit, cari lagi pakar, cari lagi jawatan, cari kumpul lagi harta, berlumba lagi kawan-kawan kaya dah ni, kawan-kawan hebat dah ni, kau bila lagi? Lumba. Tak sedar makin dekat dengan lubang tadi tu, makin dekat dengan lubang tadi tu. Lubang apa? Lubang kubur. Berlumba terjun dalam lubang. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan kita, ya Allah. Mati tuan-tuan, benda yakin tuan-tuan. Pada-padalah. Makna ada masa cari dunia, ilmu jangan tinggal. Baik. Jadi apakah akidah yang sebenar-benar mengikut ahli sunnah wal jamaah? Apa dia? Kita dengar khutbah dia sebut
wajib berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam ramai-ramai jemaah solat Jumaat tadi, beratus orang, beribu orang, berapa ramai yang ambil peduli dan nak tahu tentang apa itu akidah ahli sunnah? Berapa ramai yang nak ambil tahu? Berapa ramai yang nak ambil tahu tentang apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah yang mesti ada dalam hati kita? Berapa ramai? Kalau dalam solat Jumaat tu ada 500 orang, berapa ramai yang nak ambil peduli belajar tentang ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah? Itu cerita bab tauhid tuan-tuan ni. Tasawuf tak belajar lagi, yang fiqh tak tahu lagi. Banyak tanggungjawab kita ni, bukan sikit, banyak. Dengan huraian yang terang dan sangat mudah memahami akan dia, lagi mudah bicaraannya. Ni dia nak promote lah kitab dia. Promote supaya orang suka mengaji kitab dia. Seronok bila orang dengar, oh mudah bahasanya, ayatnya mudah, tak adalah bunga-bunga sangat, contohnya banyak, mudah nak faham, rasa terpanggil nak mengaji kitab. Tak salah nak promote benda baik. Tak salah nak promote benda baik. Sebab apa? Dia promote kitab dia ni, dia katakan kitab dia ni baik. Dia tidak merendahkan kitab lain. Yang tak bolehnya promote diri sendiri dan condemn orang lain. Itu tak boleh. Itu nama takabur. Mari datang kuliah kat masjid ini, masjid lain semua tak boleh pakai. Itu tak boleh. Mari datang belajar kat sini. Dekat sini bila belajar ada sarapan, lepas tu dapat duit pula seorang RM50, contohlah. Tak salah nak promote, nak tarik minat supaya orang datang belajar. Makin ramai orang datang belajar, makin ramai orang ambil manfaat, makin banyak ganjaran pahala yang kita perolehi. Jadi tak salah nak promote kitab. Tak salah nak promote kitab. Supaya ramai orang belajar kitab dia, makin ramai orang mengaji kitab dia, makin banyak faedah kebajikan yang dia perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini di antara benda yang Nabi janji, iaitu apa? Perkara yang akan menjadi jariah, iaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dia kata dalam kitab ni ibaratnya penyampaiannya sederhana, mudah nak faham, dan cakapannya mudah, tak ada guna bahasa pelik-pelik, serta mendatang pula makna membawa dalil-dalil, ada bukti. Jangan kata mengaji sifat 20 ni tak ada dalil. Dalil untuk budak ada 4: Quran, hadis, ijma' ulama ataupun qiyas. Itu dalil. Bukan 2 saja. Bukan Quran dan hadis saja dalil. Pun ramai juga masyarakat kita yang terpengaruh. Bila sebut dalil, hanya Quran dan hadis. Ijma' ulama tolak jauh-jauh. Ni pun di antara sebab masyarakat jadi porak-poranda, masyarakat jadi bergaduh. Daripada zaman turun-temurun datuk nenek moyang kita dulu, apa saja amalan semuanya bersumber daripada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Datang pahaman-pahaman ni kemudian cantas duk kata dalil hanya 2 sahaja, Quran dan hadis, yang bukan daripada Quran hadis. Kalau sekadar perkataan ulama, ni kena tolak. Ini sia-sia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak panggil saya buat doa awal tahun, doa akhir tahun, boleh. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak ada dalil. Dalam Quran tak ada. Allah tak suruh baca doa awal tahun, akhir tahun. Nabi pun tak pernah suruh baca doa awal tahun, akhir tahun. Nabi pun tak buat. Sahabat pun tak buat. Jadi kalau tuan-tuan nak ajak saya bolehlah tunaikan hajat tuan-tuan. Tapi kebajikan tuan-tuan tak dapat. Saya nak bagi tahu kebajikan tak ada tuan-tuan. Sebab apa tak ada? Sebab tak ada dalil. Faham ke tidak apa yang saya nak sampaikan ni? Tuan-tuan nak ajak saya tahlil, baca tahlil, boleh. Tapi saya nak bagi tahu, tak ada dalil Nabi suruh tahlil ni. Nabi tak pernah buat tahlil-tahlil. Sahabat pun tak ada buat. Dalam Quran pun tak ada dalil. Tapi kalau tuan-tuan nak ajak saya tolong buat, boleh. Tapi tuan-tuan tak ada pahala, tak ada kebajikan. Sia-sia lah maksudnya. Boleh buat, tapi sia-sia. Agak-agak bila tuan-tuan dengar macam tu, nak buat dah tahlil? Nak buat ke tak nak? Sebab tuan-tuan nak buat tahlil tadi tujuannya nakkan
kebajikan. Tiba-tiba ada pak ustaz ke mak ustazah ke dok kata boleh buat tapi sia-sia. Dah tentulah tuan-tuan tak nak buat. Apa faedah nak buat tahlil tapi tak ada kebajikan? Lama kelamaan bila orang terpengaruh, inilah yang menghakis pahaman yang macam ni lah yang menghakis di dalam diri masyarakat, meninggalkan ibadat sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sebab apa? Terpedaya dengan pengaruh yang macam tadi dah. Tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis, kalau buat tak ada kebajikan, sia-sia je. Ramai terpedaya tu. Ni ngaji sifat 20 ni tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis. Jadi mengikut pandangan mereka, tuan-tuan datang mengaji hari ni tak ada kebajikan. Sia-sia tuan-tuan buang masa je bagi ni. Sebab apa? Ilmu yang tuan-tuan sedang mengaji ni tak pernah diajar oleh Nabi. Tak pernah diajar oleh Nabi. Sahabat pun tak pernah ngaji sifat 20 ni. Jadi sia-sia mengikut pahaman sesat mereka tu. Faham? Sebab tu orang takut dah datang. Di antaranya takut dah datang bila dengar pahaman-pahaman macam ni. Kalau pergi tak ada faedah, tak ada faedah. Zaman Nabi tak ada, Nabi tak suruh. Ini yang mengaburi pahaman masyarakat, kepahaman masyarakat. Sedang molek kita masyarakat ni memang malah belajar, khususnya ilmu tauhid ni. Ramai yang malah belajar. Tiba-tiba datang pula mereka menaburkan pahaman-pahaman yang macam ni. Sedang elok lah tu, dah mengantuk di sorongkan bantal. Jadi mereka akan meninggalkan belajar ni dalam keadaan rasa tidak berdosa, tidak bersalah. Padahal di sisi akidah kita, belajar sifat 20 ni hukumnya wajib, ijma' ulama. Tapi mereka tolak ijma', mereka tak nak pakai ijma'. Sebab tu mereka kata tak wajib belajar ni. Pahaman-pahaman ni kita yang nak kena buang ni, nak kena pulihkan balik masyarakat kita. Nak kena betulkan balik minda masyarakat kita yang dah banyak terpengaruh dengan orang-orang yang kononnya zahirnya nampak macam agamawan, tapi mereka tidak amanah dalam menyampaikan agama. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara kita, anak cucu cicit kita daripada terikut terpedaya dengan pahaman-pahaman yang merosak ni. Kamu bertanggung jawab, kamu jaga, kamu bertanggung jawab. Di hari kiamat besok kamu bertanggung jawab kenapa masyarakat dah mula meninggalkan amalan-amalan yang soleh dengan kalian memberi alasan tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Kalian bertanggung jawab nanti. Maksudnya tuan-tuan, mak bapak kita, nenek moyang kita dulu amalannya semua sia-sia. Semua sia-sia. Sebab datuk nenek moyang kita itu inilah amalannya, inilah akidah. Bila kita kata salah, tak ada kebajikan, maknanya amalan datuk nenek moyang kita dulu tu sia-sia. Tergamak kata dah gitu. Yang betulnya dia. Yang diterima amalannya dia. Sebab apa? Ikut Quran, ikut hadis. Datuk nenek moyang dulu dah, sebab mereka ikut ulama. Allahu Akbar. Baik, jadi ada dalil-dalilnya. Dalil yang nakli dan akli. Ada dalil mana bukti yang diambil daripada Al-Quran, itu dalil nakli. Naqal maknanya dalil yang diambil. Bukti dalil itu mana bukti? Bukti yang menunjukkan. Itu dalil. Dalil daripada Quran dan dalil daripada akal. Daripada akal, dalil akli. Itu di antara faedah Allah bagi kita akal, supaya gunakan akal pada tempat yang betul. Inilah di antara fungsi akal ni. Gunakan akal untuk mengenal Allah, gunakan akal untuk memahami siapa Allah, memahami sifat-sifat Allah, sehingga kita boleh membezakan yang mana zat Tuhan, yang mana zat makhluk, yang mana sifat Tuhan, yang mana sifat makhluk, yang mana perbuatan Allah, yang mana perbuatan makhluk. Barulah kita boleh menyelamatkan diri daripada syirik, menyamakan. Kalau kita tak boleh membezakan, nanti kita akan menyamakan. Jadi membezakan di antara Tuhan dan makhluk itu hukumnya mesti. Jadi gunakan akal kita. Kita ada, Allah ada. Apa beza? Apa beza ada Allah dan ada kita? Apa beza satu kita dengan satu Allah? Apa beza ilmu kita dengan ilmu Allah? Apa beza hidup kita dengan hidup Allah? Takkan tak ada beza.
Jadi daripada situlah gunakan akal dulu, belajar sehingga kita boleh beza, oh yang ni Tuhan, yang ni makhluk. Itulah selamat daripada syirik. Ni dah kata Tuhan macam-macam, sifat makhluk tu letak pada Tuhan, sifat Tuhan letak pada makhluk. Itu semua daripada sebab tak kenal. Maka dengan tuntutan itu aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Tiba-tiba diilhamkan akan daku oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilham ni maksudnya bisikan yang baik daripada perantaraan Allah dengan malaikat. Allah Taala utuskan malaikat yang namanya mulhim. Malaikat mulhim ni dia akan membisikkan benda yang baik-baik, yang taat dalam hati hamba. Itu namanya ilham. Ilham hanya diguna pakai untuk lintasan hati yang baik. Adapun lintasan hati yang maksiat itu bukan dipanggil ilham, itu dinamakan was-was. Was-was tu nama bagi bisikan syaitan dalam hati, namanya was-was. Malaikat dipanggil ilham. Ilham untuk benda baik. Kita tak boleh nak kata macam ni, aku tadi duduk dapat ilham bagaimana nak khianat dengan orang tu. Itu bukan ilham, itu namanya was-was. Dia kata aku dapat ilham macam mana nak curi rumah orang tu, aku dapat ilham macam mana cara nak curi kereta dia. Itu bukan ilham, itu was-was syaitan nama dia. Jadi jangan salah guna letak istilah. Nanti kalau fitnah malaikat pula dah. Malaikat tidak membisikkan dalam hati kecuali yang baik-baik. Itu nama ilham. Tiba-tiba diilhamkan akan daku oleh Allah bahawa tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Direnung untuk bulan-bulan permintaan kawan-kawan ni tadi. Bukan hari ni dia minta, hari ni terus dia buat. Tak, dia fikir dulu layak ke tidak, patut ke tidak, boleh ke tidak ni. Ni orang duk minta harap dengan dia terangkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang bini, tentang begitu, layak ke tidak? Padahal dia ni ulama besar, padahal dia ni orang yang soleh, ilmunya banyak, tapi oleh kerana ada dalam hatinya sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Di antara sifat terpuji apa? Beranjung, tak gopoh. Tak gopoh. Dalam membuat sesuatu dia tak gopoh, dia perhati dulu apa akibatnya, apa faedahnya. Dia teliti dulu, dia renung dulu. Itu sifat. Ada pun sifat mazmumah, gopoh. Gopoh kebaikan ni tuan-tuan. Ibadat ni kalau gopoh nanti boleh rosak. Jangan ingat bila kita terlintas nak buat benda baik tapi kita buat dalam keadaan gopoh, jangan ingat selamat. Di antara perangkap syaitan dan nafsu ialah mana? Membisikkan kegopohan dalam hati kita untuk beribadat. Kerana di situ ada perangkap yang nak merosakkan kita. Contoh, gopoh dalam menuntut ilmu. Tadi sibuk nak pergi belajar benda yang tinggi-tinggi, yang fardu ain ditinggalkan. Gopoh ada. Gopoh, fardu ain tak nak belajar. Dia kata lambat fardu ain ni. Pergi kerja tafsir habis dulu pulun dulu. Tiba-tiba tertinggal ni yang bawah ni, yang penting-penting. Itu sebab gopoh ada. Dia kena ikut step. Walaupun kita ni nak berhijrah ni umur kita dah 90 tahun, dah 90 tahun baru kita nak cari bekal akhirat, tetap wajib belajar fardu ain terlebih dahulu. Bukan bermaksud bila umur kita nak berhijrah, umur kita dah 90 tahun boleh lompat kelas terus naik tingkatan 6. Dah, kena masuk tadika dulu macam biasa. Itu di antara salah cara kita ni. Aku ni dah lambat baru nak berubah ni, baru terfikir nak dekat dengan Allah. Kulun lah. Kulun apa? Belajar fardu kifayah. Fardu ain tak apa lah, itu fardu ain budak-budak ni. Aku ni umur dah 90 dah ni. Jadi kena belajar fardu kifayah. Dah salah tuan-tuan, kena ngadap fardu ain dulu. Sambil-sambil tu boleh nak dengar fardu kifayah tu, boleh sambil-sambil. Tapi fardu ain tak boleh tinggal walaupun umurnya 90 tahun tu. Kita banyak mengaji ikut kawan. Ramai orang mengaji akhir zaman ni, ramai lah orang mengaji sekarang ni. Tapi sayangnya mengaji ikut kawan. Kawan boleh jadi dah beres, bacaan Qurannya dah betul, bacaan solatnya dah betul, akidahnya dah betul. Kita tak lepas lagi benda tu. Kita kena belajar daripada bawah. Jangan ikut kawan. Kawan kita tu dia dah memang layak duduk tingkatan 5 tu.
salah cara menuntut ilmu tuan-tuan, tak kesampaian juga. Salah cara belajar agama, tak kesampaian juga, tak sampai maksud juga. Cuma kita je yang syok sendiri. Oh, dulu aku tak pernah belajar, sekarang ni dah belajar dah, penuh dah kuliah pagi, petang, siang, malam. Rupa-rupanya penuh dengan kuliah fardu kifayah tak ngaji. Habis. Tipu daya. Okey, nak habis dah ni? Nak habis dah. Jadi dipikir, ditilik, dia tengok adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Aku kalau nak tolak, tak patutlah. Sebab apa? Kerana mereka itu sangka baik dengan aku. Mereka tu duk sangka baik, minta aku tolong terangkan, minta aku tolong nyatakan. Jadi kalau aku nak tolak macam tak kena pula. Satu lagi nanti takut didakwa pula nanti di hari kiamat, orang nak minta tunjuk ajar, kita sembunyikan ilmu. Berat nak jawab besok. Kerana ilmu itu amanah. Sebab tu orang suka ke, orang tak suka ke, kena sampaikan. Orang suka ke, orang tak suka ke, selagi ilmu itu ilmu yang benar, wajib disampaikan walaupun masyarakat menolak, tak nak terima. Jangan dengan sebab ada seorang dua yang tak suka, kita tak nak mengaji, kita tak nak mengajar, kita tak nak kongsi. Jangan. Selagi ada orang yang nak, yang perlukan walaupun tak ramai, kena sampaikan juga sebab ilmu itu amanah. Takut nanti di hari kiamat kita ditanya oleh Allah, kenapa aku dah bagi kau kepahaman, pengetahuan, kau tak nak kongsikan kepada orang yang perlukan? Kenapa kau sembunyikan ilmu? Berat kita nak jawab. Jadi itulah di antara niatnya saya nak baca kitab ni kat sini. Sebab apa? Nak bagi peluang kepada orang-orang yang nak mengaji. Yang tak nak, terpulang. Kalau kalian merasakan belajar fardu ain ni tak wajib, sifat 20 ni tak wajib, sebab tak ada dalil Quran hadis, terpulang. Saya tak nak nanti saya dipertanggungjawabkan di hari kiamat, di Korea lain, negeri lain kau pergi sampaikan, dekat kampung halaman kau tak sampaikan. Takut nanti saya dipersalahkan. Jadi bukan orang nak kata apa, nak menunjuk pandai tak, saya tak pandai. Saya pun bengap, saya pun bebal dalam ilmu tauhid ni. Yang saya nak kongsikan ni yang asas-asas saja, tuan-tuan, bukan yang dalam-dalam lah. Saya bukan alim, saya bukan ngaji lama, saya bukan ngaji luar negara dah. Sungai pun tak lepas. Sungai pun tak lepas, tak ada kata overseas dah dia. Sungai pun tak lepas, tuan-tuan. Jadi terpulanglah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik, hidayah kepada kita semua, memberi kesedaran kepada kita semua betapa pentingnya belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ni. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti, tak lupa adik-beradik kita, anak bini kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, sahabat andai kita, mudah-mudahan mendapat keberkahannya, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan, keafiatan yang baik oleh Allah untuk beribadah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah untuk beribadah, dipanjangkan umur yang berkah mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita doa pada Allah mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa bermohon mudah-mudahan Allah Taala memberi kemenangan kepada rakyat Palestin yang sedang dizolimi oleh orang kafir harbi. Begitulah juga sekalian umat Islam di atas muka bumi ini yang dizolimi oleh orang kafir, mudah-mudahan diberi kemenangan, pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah sekali lagi saya nak maklumkan, sebenarnya kuliah yang tetap di sini pada minggu pertama dan ketiga. Jadi minggu kelima, contohnya hari ini ni minggu kelima ni, itu kalau saya ada kelapangan, kalau tak ada program tempat lain, insya-Allah lah. Tapi yang tetapnya minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu kelima tu tengok macam mana saya akan beritahu dengan abang ni. Kalau ada, kalau okey, saya beritahu dia abang lah. Nanti dia akan info lah. InsyaAllah. Satu lagi, kalau boleh dapatkanlah kitab, cari kitab yang Umi pun ada, yang Jawi pun ada. Ada kitab, insyaAllah kita seronok nak mengaji. Wallahu a'lam wa ilmu watam. Salah silap, kekurangan, kelemahan, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana
علمنا الذي ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jumpa dah puan depan. Sihat dah. Alhamdulillah. Duduk mana? Uji ni. Uji ni. Tadi habis satu PJT habis. Yang balik lama. Yang lama tak ada dah. Tak ada. Bang, siap bang. Doa bang. Masih ah. Siap bang. Masih bang. Boleh bang. Nama saya belum. Masih cik. Jumpa lagi insya-Allah. Nama saya. Nama saya. Ha? Tunggu siapa? Saya. Abang. Abang. Sama-sama. Nama saya belum. Ha ni. Jumpa lagi. Oh ni abang. Oh ni Muhammad. Masya-Allah. Madin. Saya boleh. Tak tahu mana. Belum. Ya, ya soal. Hai. Bagi ni. Oh. Lama dia Oh. ada buat macam mana? Dua ipar. Abang lama tak sunat? Lama. Lagi dah udin tu. Oh jangan. Lama tak mana? Hari tu hari kecil lah Hari kecil. Tapi yang besar kuat dia kecil. Dia mentai kecil tu dia tapi dia main jig kan, dia main jig hari kecil lah. Ibu seorang laju. Laju. Main bottom boleh lah kan. Tapi nak kena sawah abang kan. Tahu. Itu yang masa sekali saya ikut abang tu, yang kita ada mancing tu kan. Tu pun kayak sawah kan. Kalau tak kan dia berganjak balik. Tak, dia cerita tahu. Lagi tak ikut kan. InsyaAllah. Baik. Okey, Mama. Jom. Masih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Sakit. Ada grup ni. Ada grup. Abang ada dalam grup abang? Kuliah masjid lama tu. Oh, dalam untuk pakai ada tak? Pakai tak ada. Untuk pakai tak ada. Ambil nombor nanti saya masukkan dalam grup. Nanti saya masuk. Dapat daripada kuliah masjid lama tu. Oh. Ambil nombor saya nanti saya masukkan abang dalam grup untuk pakai tu. Pakai tu, Pak. Nombor 013 627 9673 Azim. InsyaAllah nanti pakcik WhatsApp saya lah. Nanti saya masukkan. InsyaAllah. Sama saya jumpa lagi. Cik duduk mana? Rundang. Kayaknya masuk duku. Mana abang nak lepak? Ha? Boleh. Dan kejap lah ni. Ada nak ke mana Ustaz? Tak ada lah, habis dah. Nak berehat ni. Balik salam di sini. Dah, saya baru balik salam malam tadi je. Saya balik sana hari Khamis. Balik sini hari Ahad biasanya. Oh, ini Ustaz, kita ni saya kan cerita. Sebenarnya Ustaz untuk sini ada yang pandang ni. Tahu. Tapi saya tak mau. Saya tak mau mengalah. Sebab saya nakkan Ustaz. Jadi saya Betul. Sebab tu bang saya cakap tadi, maknanya sementara abang ada kuasa ni. Sebab tu bang, kalau kita biarkan pahaman yang macam tadi saya cakap. Tapi saya dengan pengerti memang nakkan Ustaz tu. Jadi sebab tu tadi saya kata, kalau kita tak buat macam ni, sampai bila nanti pahaman ni akan tersebar kat sini. Saya tak nak masjid ni berkah tapi terisi dengan benda-benda yang tak sepatutnya kita tak nak. Betul. Jadi saya datang sini, saya nak bantu abang. Dia macam lepas dia cakap, saya dah dengar rakaman video dia rekam saya, dia cakap dia masa video Ustaz ada sebut nama dia exactly. Kan? Jadi saya memang saya dah dengar kan. Yalah, maknanya dia panas. betul ni apa masalah kau? Kan? Betul. Maknanya dia tak nak
fahaman kita ni masuk kat situ. Betul. Sebab nanti ganggu dia dalam dia punya. Ada kat sini yang ikut Ustaz. Yelah. Pelik tu. Sebab tak apa bang, kita teruskan, tak apa. Dia tak ada kuasa. Kalau nak ikutkan lah, kalau nak ikutkan abang ada kuasa nak cantas. Memang saya kuasa. Sebab saya nak Ustaz. Saya tahu kalau geng-geng dia yang hari tu yang memerintah hari tu tak ada kuasa. Betul. Memang ikut cakap dia. Betul. Geng yang lepas yang sebelum saya masuk 2020, geng tu memang kena tutup hidung dengan dia. Betul. Minta tu minta dengan saya tak pas. Tak betul, saya tahu. Memang saya dah maklum lah. Benda ni dah lama saya maklum. Maknanya saya datang sini ibaratnya macam saya menempah, saya cakap kan. Tapi itulah perlunya ada, sementara ada peluang ni masa ni kita nak pulihkan balik masyarakat kita punya pemikiran. Dan saya pun bukan saya kata saya nak tunjuk pandai bang, sebab saya kata memang ini peluang kita kata. Okey, tak apa. Kalau kita tak gunakan, mana habislah kita. Nanti selama-lamanya dekat Masjid Tanah ni memang orang akan dijauhkan dengan ilmu-ilmu. Tu kita tak nak. Itulah insya-Allah. Terima kasih dah juga, bukan saya nak kata saya pandai bang dah. Saya rasa tanggungjawab, saya rasa bertanggungjawab. Saya berlakon story saya Ustaz pun sebelum PKP. Walaupun dari PKP saya dah tahu dah, memang ada golongan ni memang panas ni, memang panas. Kita tak ada mention pun nama dia, kita sebut pahaman yang macam tu. Maksudnya bila sebut macam tu, saya malah lah, saya tak pernah attend kelas dia. Memang saya ada kat sini, tapi saya tak pernah duduk dalam lah. Yelah. Kau heboh kita pasal Ambali Hanafi ni apa Syafi'i pun Syafi'i pun tak. Sebab kita lah orang tua. Betul. Banyak orang terikut terpedaya dengan pahaman tu. Insya-Allah lah bang, kita kalau agak-agak rasa membimbangkan kan. Ini Kalau agak-agak membimbangkan boleh bang guna kuasa sementara dia ni, kalau boleh cantah golongan yang merosakkan ni. Kalau boleh lah, kita tak nak macam tu kan. Insya-Allah bang, insya-Allah. Mudah-mudahan tu macam. tapi kalau yang ada minggu kelima ni Ustaz ada kuliah datang ke, saya memang mengalu-alu kan. InsyaAllah. Sebab tu saya tahu memang akan diorang ni akan panas. Ramai yang cakap, Ustaz nak pergi masuk kongsi tu tak, bahaya tu. Apa kata, apa peduli kan. Kita bukan nak usik siapa-siapa, kita nak sampaikan akidah kita. InsyaAllah. Kena pakat-pakat lah, kita kena ta'awan, tolong menolong orang. Kalau nak agak abang seorang pun tak boleh, kena pakat-pakat, insyaAllah. Jumpa lagi orang InsyaAllah. Assalamualaikum. Mana nampak tak Ustaz? Masjid putih ni, masjid ni bagus, masjid ni besar, tapi pahaman Wahabi dah masuk sini. Pahaman Wahabi dah masuk ke masjid ni. Sebab tu saya rasa bertanggungjawab saya nak datang sini, nak memulihkan balik, nak menyelamatkan lah siapa-siapa yang dapat nak diselamatkan daripada terus terikut terpedaya dengan pahaman-pahaman. Nampak tak tu? Masjid lawa, masjid berjuta, masjid harga berjuta, tapi ada pahaman-pahaman yang tak elok kat dalam ni. Allahu Akbar. Kalau kita tak nak ambil tanggungjawab, siapa lagi? Takkan kita nak harap puak-puak dia yang menolak akidah ahli sunnah wal jamaah bermazhab ni nak tolong sebarkan pahaman kita kan. Sebab tu orang nak kata saya nak tunjuk pandai ke apa, katalah, bukan tu niat saya. Niat saya nak bantu agama, nak bantu masyarakat. Dia kedai kunci gambut kan. Pakat-pakat doa sahabat. Sebab tu saya perlukan sokongan kawan-kawan yang jauh yang dekat. Perlukan sokongan kalian. Maknanya sebab kalau saya seorang nak harapkan saya seorang, ataupun nak harapkan pengerusi seorang, dia tak mampu. Sebab golongan dia ramai kat sini. Jadi saya nak minta tolong kawan-kawan, sebarkan, sharekan. Bukan nak suruh masyhurkan saya, bukan. Na'udzubillah min zalik. Bukan nak memasyhurkan saya, minta maaf. Na'udzubillah, minta jauh daripada ada niat yang macam tu dalam hati saya. Niat saya nak menyembuhkan balik keadaan yang tenat dekat Masjid Tanah ni. Kerana Masjid Tanah ni, bila masjid ni dah dipengaruhi oleh pahaman tu, tidak mustahil masyarakat di sekeliling ni akan dipusingkan ke pahaman. Sebab tadi pengerusi jumpa saya. Pengerusi kata apa? Maknanya imam masjid ni panas. Imam masjid ni panas.
Dia tak suka dengan saya datang sini. Sebab apa tu tuan-tuan? Sebab apa tu? Nampak tak? Jadi kalau kita biarkan, dia nak cuba pertahankan dia punya pahaman tu. Kalau dalam fiqh kan sibuk cerita masalah Hanafi, Hambali. Tapi yang saya pelik, ada masyarakat yang boleh terima. Nampak tak? Jadi banyak, saya nak maklumkan, banyak masyarakat di Masjid Tanah ni dah meninggalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, berpegang dengan ijma' ulama, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas semenjak dia ada di sini. Jadi saya haraplah, minta tolong kawan-kawan, tolong share-sharekan supaya kawan-kawan kita yang berdekatan dengan sini boleh datang kuliah ni. Maknanya kita nak tunjukkan kepada masyarakat supaya boleh mempengaruhi kawan-kawan lain, orang-orang yang datang belajar. Kita nak pulihkan balik. Kalau kita memandang dengan sebab dia ada kat sini, kita tak nak masuk, maknanya seolah-olah kita akan membiarkan dia berleluasa dengan pahaman dia. Saya kalau jadi pengerusi sini, saya cantah saya kalau jadi pengerusi kat sini, saya cantah Allahu Akbar. Betul bang, betul. Betul. Kalau dalam masalah khilafiyah dalam bab fiqh macam tu, kita tak apa lagi bang, kita boleh toleransi lagi. Nak tahlil tak nak wirid tak nak, tak apa lagi. Tapi bila sampai pahaman ni nanti dia mengajak kita kepada bab akidah, ini yang kita takut. Mengajar masyarakat bersikap biadab dengan habaib, memfitnah, mudah-mudah mengkafirkan orang, mudah-mudah mengatakan amalan orang Tuhan tak terima, tak ada kebaikan, tak ada kebajikan sebab tak ada berdalilkan Quran hadis. Ini di antara benda ni yang dah masuk dalam hati masyarakat kat sini. Sebab tu tak pelik bila dia buat maulid dekat sini, bila buat apa benda, sambutan kurang dah. Sebab apa? Ramai yang dah terpedaya dengan pahaman ni tadi. Sebab masalah dia sekarang yang menyebarkan pahaman ni imam kat sini. Imam kat sini. Sebab tu saya rasa nak terpanggil sangat, nak masuk dalam masjid ni, nak sampaikan. Mudah-mudahan ada orang-orang yang kita boleh selamatkan lagi. Sebab kita kesian kadang-kadang yang terikut pahaman ni saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Kita tak nak orang yang rapat dengan kita, yang kenal dengan kita, bahkan kita tak nak masyarakat semuanya terkena dengan pahaman yang macam ni. Pahaman yang tak ada berakhlak, tidak berakhlak, tak beradab ni. Mudah-mudahan mensyirikkan orang, mudah-mudahan membid'ahkan orang, mudah-mudahan mengkafirkan orang. Na'udzubillah min zalik. Betul, jadi kita mengajilah betul-betul sahabat, kita mengaji betul-betul. Kalau kita tak tolong, siapa lagi? Kalau kita tak pegang betul-betul dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, khususnya bab tauhid sifat 20 ni, kalau kita tak pegang, kalau kita tak bersungguh mengaji, siapa yang kita nak harapkan? Orang semakin hari semakin terpedaya. Dia ni, golongan ni bersungguh-sungguh menyebarkan pahaman dia. Kalau kita tak bersungguh-sungguh mengaji, mempertahankan, habislah. Tak mustahil akan bungkus jawabnya, akan tertutup. Lebih-lebih lagi kita takut apabila orang-orang yang berkuasa ini adalah di kalangan orang yang berpahaman macam tu. Tak mustahil nanti pondok-pondok akan diharamkan, kitab-kitab sifat 20 akan diharamkan. Tak mustahil. InsyaAllah sama-sama kita bantu, saling tolong-menolong, saling pesan berpesan. Walaupun kita tak dapat, share-sharekan, kongsi-kongsikan, mudah-mudahan lama-kelamaan besok Allah Ta'ala pulihkan balik. Ini satu jihad kita lah kat sini. Ini satu jihad kita. Ini jihad kita di sini. Jadi kena saling membantulah. InsyaAllah sahabat ni doakan kita, mudah-mudahan Allah pulihkan balik masyarakat kita pahaman. Tadi dia kata dia kata dia dengar kuliah saya. Dia kata saya duduk pelekehkan ni, saya kata tak ada mention pun nama dia. Tak ada mention. Tapi apabila dia tu dalam dirinya ada pahaman tu, dia akan rasa terpalit lah. Dia akan rasa tersentuh lah. Kalau benda tu, pahaman tu tak ada dalam hati dia, dia takkan rasa tersentuh. Betul Nolan? Contoh saya kata orang yang siapa duduk berak tepi jalan tu, kau takkan terasa sebab bukan kau yang berak. Tapi kalau kau yang berak, dia kata betul lah yang berak tepi jalan ni, kau akan berasa sebab kerja kau. Sama lah ni. Orang kalau dalam hatinya tak ada pahaman yang macam tu, dia takkan rasa apa.
Tapi kalau dalam hatinya ada dah terikut dengan pahaman macam tu, dia akan berasa. Kenapa kau berasa kalau kau tidak membawa pahaman yang macam tu? Allahu Akbar. Tak apalah, biarkanlah, insya-Allah. Kawan-kawan, kalau ada orang-orang yang duduk dalam live waktu kuliah tak jaga adab, tak jaga akhlak, kita tengok komen dia, komen yang tak baik, hantar ke bulan je lah. Sebab tu saya lantik kawan-kawan ni, ada yang jadi moderator ramai-ramai ni, pakat tolong jaga kuliah kita. Kita tak nak asbab dia duduk lama dalam kuliah nanti makin bertambah dosa dia dan bertambah dosa kita. Jadi kita sekat dia tu lebih baik. Lebih baik, insya-Allah. Pakat-pakat. Salam kenal, insya-Allah. Sahabat semua yang baru kenal, insya-Allah. Kita kat kampung ni tengah berlawan ni dengan orang ni, doa-doa kita orang. Doa-doakan kita orang, insya-Allah. Risau Risau sahabat. Risau walaupun ada orang kata alah apalah sangat, tak ada apalah. Bukan. Sebab kita tahu dah dia punya arah tuju dan ke mana hala dia akan bawa masyarakat kita. Sebab tu masjid kita lama tu habis tu. Kita berperang tu. Masjid lawa tu kan. Masjid lawa ni, masjid. Lawa masjid. Masjid lawa, orang panggil masjid putih. Masjid putih. Asal masjid tanah tu habis dah. Bila sebut masjid putih orang bangga. Tapi saya bila dengar masjid putih saya sedih. Sebab saya tahu ada pahaman yang tak, pahaman kotor duduk dalam masjid. Masjid tu besar tapi sayang. Masjid lawa. Tapi bila ditadbir oleh orang yang pahamannya menyalahi dengan pahaman akidah kita ada. Masyarakat percayalah bila dah orang yang macam tu duduk sini, dia pula cikgu. Jadi mereka ni ingat bila cikgu je semua betul. Kita tak peduli. Kalau selagi kau betul, kau sampaikan pahaman yang betul, akidah yang betul, silakanlah. Pakat tolong. Ini tapi kalau yang pahaman yang kau bawa ni pahaman yang merosakkan masyarakat, mengajar masyarakat jadi biadab, tak boleh, kita tak boleh biarkan. Makna usaha sekadar mana yang Allah izinkan. Kalau kita dah cuba masuk dan maknanya andai kata satu masa besok tak boleh juga, itu kita tak boleh nak kata apa. Betul kan? Jadi sebelum kita usaha, sebelum kita buat apa-apa, kita dah mengalah dah dulu. Ada orang yang kata tak payahlah masuk masjid tu, ada pahaman Wahabi, macam mana nanti kau nak mengajar di situ. Apa kita peduli? Kenapa kita nak takut dengan masjid ni wakaf untuk kita semua? Kenapa kita nak takut? Kenapa dengan sebab dia ada situ kita nak tarik diri pula? Betul. Jadi kita nak gunakan peluang yang ada. Sementara pengerusi ni orang yang faham dengan pahaman kita. Jadi kita nak gunakan kuasa tu untuk nak menyebarkan. Besok andai kata pengerusi ni dah diberhentikan ke ataupun dah ganti dengan pengerusi yang berpahaman macam dia, itu lain. Tapi selagi ada peluang dan ruang ni, sekecil apa pun, insya-Allah kita harap pada Allah, kita gunakan, mudah-mudahan dapat pertolongan daripada Allah, mudah-mudahan jadi asbab boleh memulihkan kembali pahaman masyarakat khususnya di Masjid Tanah. Apa nak takut kan? Betul lah tu. Kena berani kan. Tapi pengurusi tak boleh lantik. Boleh bang. Masalahnya dia orang ni kadang-kadang pengurusi pun dia tak berapa nak berani. Sebab tu saya kata guna kuasa ni untuk cantas. Kalau dia orang puak-puak dia orang jadi pengurusi, lama dah orang-orang kita kena cantas. Tapi bila orang-orang kita ni, betul, doa minta Allah bagi kekuatan lah. Sebab memang ramai yang berbulu je saya datang mengajar masjid. Kita mengalah tak kena tempat. Kan, tak kena tempat kita mengalah. Kita kena, tak boleh mengalah, kita kena tegakkan juga. Betul kan? Itulah doa-doakan. Selagi ada ruang apa kita mengaji sampai betul-betul kena. Selama mana dah dia ada kat sini? Selama mana dah golongan ni dah ada kat masjid ni? Tak ada masuk. Pengajian akidah sifat 20 tak masuk tuan-tuan. Puluh tahun dah. Jadi kita kesian lah. Orang Masjid Tanah ni bukan orang lain, saudara kita, kawan kita. Allah, doa-doakan sahabat ni, kawan-kawan kita diberi kekuatan, keberanian. Sebab tu kita tak boleh bergerak seorang.
Tak boleh, kena pakat-pakat berjamaah, kena pakat-pakat bantu, insya-Allah. Sayangkan agama kita, sayangkan akidah kita, sayangkan umat kita, daripada terikut. Tak nak sebut pasal babi ke apa ni. Rotan. Kalau sebut Alah, rotan tak bawa lah. Suruh rotan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai-pakai doa sahabat ni sembang-sembang juga ni. Sembang-sembang juga ni sahabat, ngaji sungguh-sungguh Mana-mana ada ustaz ngajar sifat 20, ngaji betul-betul, fahamkan betul-betul. Nanti boleh ajak anak bini kita pakat-pakat mengaji lah. Pakat-pakat mengaji. Dunia akhir zaman dah. Fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah ni makin terkubur, makin terpencil. InsyaAllah kalau kita sebagai ibu bapa ambil berat, ambil peduli, InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat kesungguhan kita nak belajar akidah ahli sunnah wal jamaah ni, nak ambil ilmu daripada apa yang disampaikan oleh tok guru kita dulu-dulu, kalau kita hargai, kita jaga baik-baik, InsyaAllah Allah akan pelihara, Allah akan jaga keturunan kita, InsyaAllah. InsyaAllah Allah akan jaga keturunan kita, InsyaAllah. Tapi kalau kita sendiri daripada sekarang kita tak ambil berat, tak ambil peduli, tidak mustahil ada nanti di kalangan anak cucu kita akan terpalit, terikut dengan pahaman-pahaman yang macam ni. Jadi daripada kita, insya-Allah, daripada kita insya-Allah kita kena mulakan. Kita kena mulakan insya-Allah. Saya tak boleh, saya panas Ada lawan dia lagi syok Bukan nak tunjuk pandai tak, saya tak pandai. Saya nak sampaikan benda-benda basic je. Lagi jihad rasa, lagi best. Kenapa dia ramai orang mudah terpedaya? Sebab kat masjid ni tak ada makna keseimbangan. Jadi maknanya dia banyak peluang menyampaikan pahaman dia. Dia punya kelas je kat sini berapa kali seminggu. Jadi dia banyak peluang nak menyampaikan, nak menghasut masyarakat, nak meracuni pemikiran masyarakat dengan mengikut pahaman dia. Adapun kita ni dia buat syarat je. Buat maulid buat syarat je. Buat maulid dia tak larang. Pengurusi dah tak kali. Ini bukan pengurusi, ini mujahidin. Ini mujahidin. Ini Afghanistan punya orang. Allahu Akbar. Ini Afghanistan punya orang. Takbir. Allah. Abang Lan, ada orang kenal lah Lan kau? Abang Lan, ada orang kenal kau ya? Sohu juga kau? Aduh, sikit lah pun. Ustaz ada driver dah. Saya lah khidmat dia. Saya kena khidmat dia sebab dia orang mengaji. Saya kena khidmat. Saya kena jadi khadam orang mengaji. Saya bukan mau hitam je. Bantu. Allah, sembang-sembang sahabat ni. Ni dah sarapan belum? Susu raya siapa lagi ni? Dah sarapan ke belum? Sekejap kita cari tempat keduk sikit lah. Sembang-sembang kan. Dalam kuliah tak boleh sembang. Kalau tergabut seramai ni dia nampak salipan dia. Dalam kuliah tak boleh nak berborak-borak dengan kawan-kawan ni. Ada masa kena juga tegur sapa ke kawan kan. Ukhwah. Maknanya jangan ada rasa malu segan dengan saya. Saya bukan tok guru. Saya bukan pak ustaz dah. Saya kalau nak baca kitab agama saya pakailah macam ni. Barulah nampak macam kena sikit. Ustaz lalu sikit lah kat masjid tanah lama kan. Jual ni gambaran masjid tanah lama. InsyaAllah. Kan? Nak biar. Ni sahabat saya ni. Dia mengaji, jadi saya kena khidmatkan dia. Saya kena tolong bawa dia. Orang mengaji ni orang pilihan Allah. Raimi Mahat, Waalaikumsalam. Alamak, habis gambar saya keluar. Oh, dah sarapan Siapa sini yang belum sarapan? Ke ada yang puasa yang baru kenal, salam kenal lah. Abewi apa khabar Abewi? Sihat Azman tu Singapura Ajam Azman. InsyaAllah. Terima kasih doa. Waalaikumsalam. Saya belum sarapan lagi. Kau puasa Azman, mak macam mana? Okay, salam mak
Kalau imam baca surah kedua tapi kita tak tahu nak bagi khusyuk macam mana? Facebook ada. Ha? Si anak. Awal ni. Kalau imam baca surah kedua kita tak tahu nak bagi khusyuk macam mana. Ingat Allah, khusyuk ni maknanya ingatkan dalam hati kita tentang kebesaran Allah, menghinakan hati, menghinakan diri kita, merasakan diri kita ni dhaif, berhajat berkendak kepada Allah, mengaku yang kita ni banyak dosa dan maksiat, Allah Ta'ala yang sempurna. Ingat dalam hati kita boleh solat ni semata-mata belas kasih sayang Allah tolong kita. Itu masuk dalam khusyuk juga. Kalau surah-surah tu kita faham erti maksudnya, pun baik juga. Kalau tak faham kita begitu, makna hati kita jangan menyimpang daripada benda lain yang tak ada hubung kait dengan solat. Nak belanja sarapan ke ustaz? Hakimi mana? Hakimi duduk mana Hakimi ni? Hakimi, siapa Hakimi? Kimi mana satu ni? Kimi mana Kimi? Kimi mana satu ni Kimi? InsyaAllah sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bagi salam, yang baru kenal, yang baru jumpa live saya, yang baru follow, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada berkah. Kalau sahabat-sahabat follow saya tak ada faedah, unfollow. Kalau follow saya tak ada faedah, unfollow. Tak payah follow. Kalau rasa faedah, follow lah. Orang Masjid Tanah juga. Oh ya ke? Nanti minggu depan akan datang, boleh datang insya-Allah. Masjid putih kita ni. Sian masjid putih kita ni. Masjid ni megah, masjidnya hebat, masjidnya megah, tapi ada pahaman-pahaman yang tak bersih kat dalam masjid ni. Jadi pakat-pakat kita tolong insya-Allah. Pakat-pakat tolong masjid kita. Pakat-pakat tolong rumah Allah ni jangan dikotorkan dengan pahaman-pahaman yang tidak sepatutnya. Kalau imam tu kita tahu salah akidah macam mana? Kalau sekadar dia fasik, kalau dia fasik boleh lagi nak jadikan imam. Tapi kalau kita yakin dia, contohnya dia golongan mujassimah, yakin yang dia tu mujassimah, terang-terang dia cakap dia mujassimah, yakin yang akidahnya salah, tak boleh. Dia macam puak-puak W ni, kita tak pasti. Kita tak pasti akidah dia. Tak pasti. Jadi ada ulama mengatakan mereka ni fasik. Jadi soh lagi semayang belakang orang fasik ni, soh lagi. Tapi kalau boleh elak, elak lah. Kalau tak ada, kalau tak boleh elak, terpaksa lah ikut. Allah. Kawan-kawan ni, Allahumma salli Muhammad. Pali. Pali. Apa Pali? Lok apa Pali? Ni Pali ni kawan saya ni. Dia bukan main nakal ni Pali. Tapi dia baik. Tengah tunggu mak ayah ni tak nak balik Kuala Pilah kejap. Oh fi amanillah fi hifzillah. Selamat perjalanan. Lok cincin boleh tak? Cincin mana cincin yang ni? Oh, ni tak boleh balik. Yang ni pun tak boleh balik. Kalau nak bagi saya boleh cincin. Siapa nak bagi saya pakai cincin, bagi lah. Apa nak hadiah cincin, boleh. Saya senantiasa terima nak pakai. Ni cincin tu kan. Alhamdulillah orang bagi. Orang bagi kita pakai lah. Nanti kalau tak pakai berasa hati. Betul tu abang, ikut jemaah je. Pahaman dia jangan ikut. Tapi orang awam ni kan boleh kira. Dia ikut jemaah dengan pahaman-pahaman dia ikut sekali. Ini yang berlaku kat Masjid Putih ni. Ini yang berlaku kat Masjid Putih ni, Abang Mi. Bukan sekadar ikut berjemaah dengan pahaman-pahaman dia ikut sekali. Lah masalah kita orang awam ni dimomok-momokkan. Dimomok-momokkan. Lagi satu, orang kita ni masyarakat bila tengok orang tu ada bergelar doktor, cikgu, jadi dia anggap golongan ni menyampaikan benda yang betul. Sebab orang yang datang mengaji, datang masjid ni semua bersangka baik. Orang yang baik-baik semua datang sangka baik nak cari ilmu. Tiba-tiba yang tak amanah ni yang mereka ni yang tak amanah menyebarkan pahaman-pahaman macam tu. Orang kampung ingat, orang kampung kan pakai je. Masyarakat awam akan pakai je. Betul, bila tak ada ilmu ikut semua.
Betul Kak Na, ujian sahabat ada ahli kefahaman. Betul benar. Benar. Betul. Itulah sahabat-sahabat ni. Kena pakat-pakat tolong agama kita. Mudah-mudahan ada jasa kita. Mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan untuk agama kita, akidah kita sebelum kita mati. Tadi masa bilik dia kena notis lah tu. Dia bagi tahu lah, Ustaz. Saya nak bagi tahu Ustaz ni. Ramai yang panas dengan Ustaz ni. Kata dah maklum lah bang. Dah tahu dah memang ramai yang panas. Dia orang kalau boleh-boleh nak suruh saya berhenti, dia boleh bilang nak suruh stop. Kau langkah mayat aku dulu. Langkah mayat aku dulu. Maknanya selagi ada peluang ruang kita akan gunakan. Kan? Kalau dah tak ada peluang, dah usaha begini dan begitu, Balik semangat nak datang ni. tak ada peluang, Buat macam ni. itu lain lah. Tapi sementara ada peluang, ada ruang, kita pakat-pakat. Inilah jihad kita. Betul Kak Na. Kalau kat sini pun kita tak boleh Maiso dia masih nak kat senapan. bila tengok kenalan kita yang totok, ya betul, Kan? sedih. Kat sini kalau kita takut lagi macam mana? Kat Itulah, sini kalau kita sahabat. mengalah nanti lagi macam Kita mana? usahalah, kita usaha sekadar yang diizin oleh Allah. Ada pun yang mengubah, yang menyedarkan itu Allah Ta'ala. Kita tak ada kuasa. Usaha ikhtiar kita tak boleh memberi berkah. Usaha ikhtiar kita, sebab-musabab yang kita buat tak boleh memberi berkah apa pun. Kalau mereka berubah pun itu semata-mata rahmat Allah, semata-mata kehendak Allah, bukan sebab kita dah. Tapi kita kena usaha lah. Kita tak boleh semata-mata nak serah, nak bertawakal tanpa usaha. Tak boleh. Berserah, bertawakal bukan maksud meninggalkan usaha dan ikhtiar kan. Itu akidah kita. Berserah, redha dengan qada dan qadar. Berserah diri kepada Allah bukan bermaksud meninggalkan melakukan sebab. Jadi sebab-sebab kita kena buat. Tak boleh kata dah takdir, tapi kita tak usaha. Tak boleh, itu salah. Nanti jadi Jabariyah. Jabariyah ni pahaman yang semata-mata serah pada takdir bulat-bulat, tapi tak mau berusaha menyelesaikan masalah. Itu Jabariyah. InsyaAllah sahabat selamat berehatlah. Ni dah tengah hari. Yang nak masak, yang belum makan, yang belum masak, yang nak kemas rumah, yang nak pergi berjalan, yang nak pergi rumah orang kahwin, yang nak hantar anak asrama, yang nak pergi tengok anak asrama. Moga dipermudahkan segala urusan kalian semua. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah, diberi taufik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat pandangan yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pandangan yang khusus daripada Allah, mendapat perhatian yang khusus daripada Allah. Semuanya insya-Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, zahir dan batin kita dibimbing oleh Allah seperti mana Allah Taala membimbing pada kekasih-kekasih Dia. Moga-moga Allah membimbing kita sedemikian juga insya-Allah. Tak lupa anak bini kita dan keturunan kita. Moga Allah Ta'ala pelihara, jaga keturunan kita sampai kiamat. Jangan ada seorang pun harap-harapnya yang terpedaya, yang terikut dengan pahaman-pahaman yang menyimpang daripada pahaman kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang berpegang kepada mazhab ni. Amin ya rabbal alamin. Pakat-pakat sahabat, jangan lupa saling doa mendoakan. Saling doa mendoakan, jangan pentingkan diri sendiri. Jangan lupa doakan kawan-kawan kita yang masih jauh, yang masih belum dipilih oleh Allah. Kena ingat kita ni semata-mata Allah kasihan di atas diri kita. Allah pilih kita mengaji. Dulu kita tak pernah mengaji, dulu kita tak pernah belajar. Tapi dengan rahmat Allah, Allah pilih kita. Allah pilih kita jadi orang mengaji, jadi orang mengajar. Ini semata-mata belas kasih sayang Allah. Maka jangan kita lupakan kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang masih jauh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan Allah pilih semua tak terkecuali. Kerana kita ni sama je. Kawan-kawan kita tu sama macam kita. Kita pun macam tu. Kita ni pun boleh belajar ni. Setakat ni kita mendapat taufik hidayah daripada Allah. Ada pun masa akan datang, kita tak tahu lagi. Malam karang, petang, besok, lusa, kita tak tahu lagi. Adakah kita dipilih oleh Allah ataupun tidak, kita tak tahu. Semata-mata kita ni tompang belas kasih sayang Allah aja.
Jangan lupa kita ni sentiasa berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Dalam apa jua hal keadaan sekalipun, dalam taat, dalam maksiat, kita tetap bergantung dan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sahabat terima kasih semuanya. Kak Ana, siapa lagi ni? Insan yang kerdil, Susuraya, Nur Pasihah. Jadi walaupun saya tak dapat nak sebut nama kawan-kawan semua, ketahuilah sesungguhnya para malaikat dah catat dah nama kalian, dah ambil dah nama-nama kalian ni. Dah diserahkan dah kepada Allah untuk diberi keampunan. Itu janji Allah. Kerana ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan pergi round atas muka bumi ni, cari majlis ilmu, cari majlis zikir, ambil nama-nama orang yang hadir. Ambil siapa pun yang hadir, ambil nama dia. Kerana nak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sangat-sangat bertuahlah kalau kita dipilih oleh Allah. Kalau anak sakit, bolehkah ambil air sembahyang cara tayamum? Tengoklah sakit macam mana kak. Kena ngaji. Kena ngaji betul-betul bab tayamum. Sakit tang mana? Yang sakit tadi bahagian mana? Nak kena tahu gak tu. Insya-Allah. Boleh rujuk tu dekat sekarang ni Ustaz Zali dengan kena rujuk. Kena tengok bab tayamum sana. Kalau ada anggota-anggota yang tak boleh, anggota wuduk yang tak boleh kena air, baru boleh tayamum. Kalau anggota-anggota yang maknanya yang tak terlibat dengan anggota wuduk tak boleh kena air, tak apa. Tapi kalau melibatkan anggota wuduk, tu kena tayamum, gantikan dengan tayamum. Kena belajar insya-Allah. Sakit kaki bahagian mana? Kena tayamum lah. Makna yang tempat boleh basuh kena basuh macam biasa, tempat yang sakit tu baru gantikan dengan tayamum. Bukan dengan sebab kaki je yang sakit, yang lain semua tayamum tak. Yang boleh basuh kena basuh macam biasa. Yang boleh basuh kena basuh macam biasa, yang tak boleh basuh tu gantikan dengan tayamum. Gantikan dengan tayamum. Tengok dalam Allahumma salli Muhammad. Itulah kalau ada dalam grup, senang saya nak share kan. Jadi kawan-kawan yang nak ikut kelas, yang nak tahu jadual kelas, boleh DM saya. Ataupun ada kawan-kawan kita sini, Kak Na, siapa lagi, Susuraya, siapa lagi, adalah Azman, boleh DM mereka. Kalau nak duduk dalam grup, nak tahu jadual kelas bila, pukul berapa, kita apa, boleh join dalam grup lah. Boleh join dalam grup. Nanti situ nanti kita boleh tahu kelas bila, kitab apa. Jadi kita boleh tetapkan, boleh standby. Boleh standby. Ataupun ada benda-benda penting saya nak kongsikan dalam tu sebagai pengetahuan umum pun senang ni. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Jumpa lagi semua. Jumpa lagi. Selamat berehat, selamat berhujung minggu, selamat berehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Alhamdulillah.